السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah tiba pada masa pertengahan Ramadan dan insya-Allah kita akan memasuki 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebagaimana yang kita maklumi, ketahui, di mana Allah Ta'ala telah memfardukan kefarduan berpuasa bagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kita laksanakan kefarduan berpuasa pada bulan Ramadan, puasa di siang hari. Dan barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran dengan ikhlas, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa. Dan telah disyariatkan kepada kita untuk menegakkan pada waktu malam dengan mendirikan sembahyang tarawih dan melakukan apa-apa sahaja amalan-amalan ibadah kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada berupa tadarus atau tilawah ataupun membaca mutalah, berzikir, beristighfar, berselawat, tasbih, bertakbir, tahmid, bertahlil, dan melakukan apa saja kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, sama ada untuk manfaat diri kita ataupun untuk manfaat orang lain. Dan kita memanjangkan sedekah, infak kita di jalan Allah. Dan itu disyariatkan untuk kita mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan ini. Maka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja melibatkan tubuh badan, bahkan melibatkan harta. Ini sebahagian daripada harta kita keluarkan untuk diberikan sebagai zakat, sedekah. Dan ini adalah merupakan tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, wa aqimus salata wa atuz zakat. Yang tegakkanlah, dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Yang bermaksud
menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang telah Allah Ta'ala kurniakan untuk tujuan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan inilah yang dimaksudkan dengan jihad. Wajahidu fillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan hendaklah kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu dan dengan diri kamu. Ini ibadah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan setakat dengan kita memberikan pengabdian kita, tubuh badan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menuntut harta kita untuk dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dengan apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, maka mereka menafkahkan tujuan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala fi sabilillah. Maka dapatlah kita ketahui daripada keterangan ayat-ayat ini bahawa ibadah menuntut daripada kita pengabdian diri dan menafkahkan sebahagian harta kita di jalan Allah. Menafkahkan sebahagian harta ini menunjukkan betapa pentingnya memelihara harta, sebagaimana pentingnya memelihara diri dalam kita mengikuti maqasid syariah. Untuk memelihara agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini perlu kepada menjaga diri. Begitu juga pentingnya untuk memelihara harta. Dan daripada peristiwa peperangan Badar yang telah berlaku pada 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Daripada peperangan Badar ini, apa yang dapat kita pelajari? Jadi setelah 13 tahun baginda Nabi SAW menjalankan usaha dakwah jihad, berusaha menyampaikan dakwah baginda SAW secara terang-terangan dan tersembunyi. Dan jihad yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW adalah dengan menjalankan usaha dakwah, di mana menuntut pengorbanan, kesungguhan. Ini dalam usaha baginda Nabi SAW menyampaikan dakwah kepada golongan kafir Quraisy di Mekah dan melebarkan usaha dakwahnya di luar kota Mekah dengan cuba menyampaikan dakwahnya di Taif dan bertemu dengan golongan Aus dan Khazraj yang berasal dari Yasrib di Madinah. Dan peristiwa tersebut berlaku pada tahun ke-12 dan ke-13 Hijrah, di mana berlakunya perjanjian Aqabah, Bai'atul Aqabah yang pertama dan Bai'atul Aqabah yang kedua. Usaha bagi Nabi SAW untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, jihad baginda hanya melibatkan kata-kata dan menahan diri dalam kesusahan yang dihadapi di kota Mekah selama 13 tahun. Namun apabila bermulanya hijrah baginda Nabi SAW ke Madinah, bermulalah fasa jihad dakwah yang disertai dengan qital, yang bermaksud peperangan. Jadi sebagaimana telah difardukan ke atas kamu berpuasa, kutiba alaikumus shiyam. Maka apabila tibanya perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kutiba alaikumul qital, telah difardukan ke atas kamu, telah ditetapkan ke atas kamu untuk berperang. Wa huwa kurhul lakum, dan ini kamu tak suka. Jadi siapa yang suka berperang? Siapa yang suka menghadapi kesusahan, mengangkat senjata, membunuh, tercedera, dan ada yang terbunuh, menjandakan isteri-isterinya dan menyatimkan anak-anaknya? Seperti mana yang kita lihat daripada kesan peperangan, apa yang berlaku pada mereka yang terselamat?
tetap akan menghadapi berbagai-bagai kesukaran, kepayahan dalam menghadapi situasi selepas perang. Namun kehendak Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki supaya golongan muslimin bangkit dan bersedia menyiapkan saf untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan diri dan harta mereka. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyediakan dua saf daripada golongan Muhajirin dan golongan Ansari. Untuk tujuan apa? Berperang ni untuk apa? Kenapa nak kena berperang? Adakah sekadar dengan kerana Allah Ta'ala perintahkan perang saja? Tidak. Ya. Dalam hal situasi peperangan Badar ni, kita perlu menelusuri peristiwa yang berlaku sebelum peperangan Badar, di mana para sahabat yang berasal dari Mekah, yang disebut sebagai golongan Muhajirin yang berhijrah ke Madinah, mereka berhijrah meninggalkan segala harta-harta mereka di Mekah. Semua harta-harta para sahabat Muhajirin ditinggalkan di Mekah waktu mereka berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maka orang-orang kafir Quraisy, mereka merampas semua harta-harta orang Islam yang berhijrah ke Madinah itu, dan mereka telah menjadikannya sebagai barang dagangan untuk mereka dagangkannya di Syam. Mereka telah menjadikan harta-harta orang Islam sebagai barang dagangan untuk diperdagangkan di Syam. Maka para sahabat Muhajirin setelah mendapat tahu bahawa harta-harta mereka telah dijadikan sebagai barang dagang, cuba kita bayangkan bagaimana keadaan itu jika berlaku pada diri kita. Harta kita dirampas dan dijual. Maka kerana itulah baginda Nabi SAW demi menjaga kepentingan harta umat Islam, demi menjaga kepentingan maqasid agama, kepentingan agama, yang mana menjaga harta juga adalah sama pentingnya seperti mana menjaga, memelihara diri. Maka kerana itulah Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menyediakan para sahabatnya untuk menghadapi peperangan. Dan peperangan Badar ini berlakunya di sebuah tempat di mana rombongan perdagangan dari Mekah, apabila mereka nak menuju ke Syam, maka mereka akan melalui Madinah. Jadi di pinggir Madinah, lebih kurang dalam 140 km daripada Madinah. Dan baginda Nabi SAW telah cuba untuk mencegah ataupun menahan rombongan perdagangan Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan. Namun mereka tetap terlepas ke Syam. Namun ketika pulang rombongan Abu Sufyan dari Syam untuk kembali ke Mekah, di situlah berlakunya peristiwa peperangan Badar, di mana baginda Nabi SAW telah keluar dari kota Madinah bersama dengan sahabatnya semenjak daripada bulan Safar. Mereka berjalan kaki dengan sejumlah bilangan para sahabat Muhajirin dan Ansar
Jumlah para sahabat muhajirin hanya lebih kurang dalam 70 orang. Manakala jumlah para sahabat Ansari yang terdiri daripada kabilah Aus dan Khazraj berjumlah lebih kurang 240 orang. Dan sejumlah 313 orang, ada riwayat yang mengatakan 314 orang dan ada riwayat yang mengatakan 315 orang. Sejumlah bilangan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka telah bergerak dengan kelengkapan yang sangat serba kekurangan. Dikatakan hanya ada 3 ekor kuda dan 70 ekor unta dalam dijadikan sebagai kenderaan. Terpaksa mereka bergilir-gilir menaiki. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan para malaikat untuk membantu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in di dalam peperangan tersebut. Dan dengan kesediaan para sahabat Ansar, maka peperangan tersebut telah dimenangi oleh tentera muslimin. Dan ini merupakan suatu sejarah di mana sejumlah bilangan 313 orang menghadapi 1000 tentera musyrikin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada para sahabat. Jadi apa yang dapat kita pelajari, apa yang dapat kita fahami daripada peristiwa perang Badar ini? Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada golongan muslimin kerana mereka yakin akan nusrah bantuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka sanggup untuk mengorbankan diri mereka dan harta mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadinya peperangan Badar Al-Kubra. Jadi setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat isyarat tentang bagaimana persediaan dan bagaimana kelengkapan jumlah bilangan golongan musyrikin. Ini setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat tahu bilangan rombongan Abu Sufyan yang bersama dengan barang dagangan mereka yang dikatakan bernilai hasil daripada jualan dagangan di Syam itu mencapai lebih kurang 50,000 dinar. Lebih kurang kalau dalam anggaran nilai kita sekarang ni dekat 40 ke 50 juta nilai. Jadi peperangan Badar ini bukan sekadar untuk memelihara agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi memelihara kepentingan harta benda umat Islam. Ini daripada sudut ekonomi, harta benda yang telah dirampas oleh kafir musyrikin Mekah itu perlu didapatkan semula.
Kerana ianya telah didagangkan dan telah menghasilkan keuntungan. Ya. Jadi inilah yang perlu kita pelajari dan kita hadapi dalam situasi kita hari ini dalam menghadapi perang ataupun secara ekonominya, mana bagaimana sahabat-sahabat yang melihara kepentingan agama itu, yakni dari sudut harta dan diri, mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan arahan perintah untuk menghadapi peperangan. Jadi insya-Allah kita akan mendengar sedikit pesanan daripada pegawai untuk memberikan sedikit pesanan. Insya-Allah kita akan bagi laluan. Jadi sebelum kita akhiri tazkirah kita pada hari ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sempena tarikh dan sempena kita memperingati peristiwa peperangan Badar, di mana para ulama, para masyayikh kita menyatakan bahawa apabila peristiwa ataupun kisah Badar ini diceritakan, disampaikan, akan turunlah rahmat, sakinah, ketenangan, keberkatan. Doa-doa juga akan turut dimakbulkan. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga bulan Ramadan memberikan keberkatan dan kemenangan untuk kita, khasnya kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestin, hadapi kekejaman Zionis, Yahudi. Marilah kita sama-sama berdoa supaya Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah kita, puasa kita, dan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa limuallimina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزوج أحزانهم وسلط عليهم كالبلد البلاد. يا غفار، يا الله يا Tuhan kami, Kau terimalah segala amalan ibadah kami, solat kami dan puasa kami, dan segala amal-amal ibadah kami, tilawah kami, istighfar kami, dan ampunkanlah segala dosa-dosa kami dan kedua ibu bapa kami dan seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau bantulah seluruh umat Islam yang menghadapi segala kesusahan, dugaan, peperangan, dan Kau berikanlah kemenangan kepada umat Islam, dan Kau bantulah mereka menghadapi segala kejahatan golongan-golongan kafir, Zionis, Yahudi, laknatullah, dan Kau berikanlah kemenangan, keselamatan, kesejahteraan kepada saudara-saudara kami di Palestin, khasnya dalam bulan Ramadan ini, dan berikanlah kemenangan untuk kami di dunia ini dan di akhirat ini. Ya Allahumma Rabbana تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.